Hi guys. Orang buat apa? I want this, I want that. Fikir pertambahan S tu maksudnya batis. Saya Mr. A. Channel ini kami sediakan untuk anda yang ingin mempelajari bahasa Inggeris dengan mudah. Kepada anda yang ingin mempelajari ataupun anak anda yang ingin mempelajari bahasa Inggeris dengan mudah, teruskan bersama channel kami. Sila subscribe, komen dan like. Topik kita pada kali ni kata kerja. Kata kerja ni sangat penting sebab bila kita bercakap, kita banyak guna kata kerja. Beritahu apa yang berlaku, orang buat apa, sesuatu tu buat apa. Sebab tu kata kerja ni penting. Okey, kita tengok susunan ayat yang paling ringkas. Sama juga antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita akan beritahu cikgu, contoh pelaku dia cikgu. Cikgu mengajar. Kucing tidur. Mereka minum. Sama saja. Ada pelaku siapa, dia buat apa. Okey, senang kan? Macam kita biasa cakap lah. I know. I want this, I want that. Kita biasa juga gunakan. Saya nak tekankan dulu apa yang kita akan guna nanti, kata kerja kita akan guna nanti hanyalah untuk masa sekarang, bukan masa lepas, bukan akan datang. Kita fokus sekarang dulu. Kita fahamkan macam mana nak guna kata kerja untuk beritahu waktu sekarang. Okey, kata kerja sekarang. Yang ni sedang berlaku. Kita nak bagi tahu sedang buat apa. Kata kerja ni akan ditambah ing kat belakang tu. Contoh, eat akan jadi eating. Okey, penggunaan dia pula saya dah beritahu pada video sebelum ni. Kalau masih tak faham tentang tu, boleh rujuk balik macam mana nak guna kata kerja bantu dengan kata kerja dan kata kerja ni tambah ing. Senang sahaja. Okey, kita nak guna untuk selain daripada ini, iaitu untuk yang kita nak cakap kita selalu buat, kita biasa buat atau fakta. Contoh, saya bekerja di mana? Saya pergi sekolah pukul berapa setiap hari. Jadi, untuk ayat ni, macam ayat ringkas tadilah. Yang kita terus cakap cikgu mengajar. Okey, cuma beza bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, ada perubahan pada kata kerja. Untuk pelaku bilangan satu, macam seorang atau seekor, kata kerja tu akan ditambah S pada belakang kata kerja. Okey, jom kita tengok. Kita akan fokus kat sini. Okey, contoh. Bila kita cakap, I play. Saya bermain. I have. I do. Yang ni semua perkataan asal. Okey, kalau pula kita cakap, you play. You have. You do. Tak ada apa-apa perubahan. Macam awak makan, awak bermain, sama je. Kita tukar. We play. We have. We do. Ataupun they play. They have. They do. Sama kan? Tak ada perubahan. Dah tahu kata kerja apa? Dah boleh buat ayat. Tambah je. Senang je. Okey, kita guna yang lain. Contoh, ramai. The boys. The boys play. The boys have. The boys do. Okey, ini yang lain daripada bahasa Melayu. Yang saya cakap tadi, kata kerja akan berubah kat hujung dia tambah S. Kena ingat pelaku dia yang
bilangan 1. Contoh, he, she, it. Yang ni ingatlah, yang ni senang. He, she, it golongan ni kena tambah S pada kata kerja. Ataupun kalau kita sebut he ni, nama dia Ali. Ali atau a cat. Okey, kata kerja lepas je pelaku ni akan ditambah S di belakang. Contoh, Ali plays, Ali has, Ali does. Okey, tengok kat sini. Semua ada S. Itu clue dia untuk kita faham. Okey, kita tengok pula perbezaan. Contoh, I sleep. Sleep ni perkataan asal dia. I sleep. You sleep. We sleep. They sleep. Okey, untuk he, she, it. He sleeps, ada S, bunyi S kena bunyikan. She sleeps. It sleeps. Biasanya kesalahan kita bila kita tak bunyikan S ni. Sebab kita tak biasa kan. Dalam bahasa Melayu tak ada bunyi kat belakang tu. Ini kesalahan kita lah. Kadang kalau kita tengok budak baca pun, kalau pun ada S dalam petikan tu, memang tak bunyi. Tetap dia baca it sleep. Tak biasa sebut S kat belakang tu. I watch TV. Watch tadi adalah perkataan asal. You watch TV. We watch TV. They watch TV. Senang kan? Okey, bila untuk he, she, it, he watches TV. She watches TV. It watches TV. Okey, kat sini ada pula ES. Yang ini saya akan terangkan kemudian. Cuma kita boleh nampak persamaan dia. Untuk kelompok he, she, it, ada S pada kata kerja. Bila pelaku dia seorang, kata kerja dia kena berubah. Saya nak beritahu kat sini. Okey, I tadi. I dengan you. I dengan you mungkin bilangan seorang, tapi dia tak berada dalam golongan he, she, it tadi. Kita anggap je golongan I dengan you ni special. Yang kita kena ingat, he, she, it ada perubahan tambah S pada kata kerja. Itu sahaja. He, she, it, atau kita boleh tukar nama kat sini. Contoh Ali. Ali watches TV. Ali sleeps. Ataupun the cat. Satu, seekor. The cat sleeps. The cat watches TV. Okay, I dengan you bukan termasuk dalam golongan ni sebab I dengan you special. Okey, yang ni ada perbezaan. Perbezaan yang mungkin akan buat kita keliru. Terutamanya pada yang dah letak dalam kepala dia S tambah S untuk bilangan banyak. Kita dah tahu bilangan kata nama. Contoh macam teacher untuk seorang. Kalau ramai, teachers. Cow, seekor. Kalau banyak, cows. House jadi houses. Jadi kita fikir pertambahan S tu maksudnya banyak. Tapi kenapa ada juga pertambahan S untuk bilangan 1? Yang ini kita mungkin keliru. Jadi untuk kita faham, kita kena tahu bila S pada kata nama maksudnya bilangan banyak. Tapi kalau S pada hujung kata kerja, hujung perbuatan ni bukan kata nama.
biasanya kita nak letak bunyi S ni kat belakang ni hanya untuk pelaku satu, pelaku seorang, tak termasuk golongan I dan you. Maksudnya macam saya ulang tadi, kalau untuk nama Aminah, kalau my mother, ibu saya seorang kan. Kalau a girl, bila pelaku satu atau seorang, kata kerja akan ditambah S pada belakang. Okay, practice. Practice makes perfect. Kita tak biasa cakap bunyi S kat belakang tu. Jadi kita biasa sama je. Kita cakap apa-apa sama je. Contohlah, kita cakap, kalau kita cakap broken English kan, kita akan cakap my mother say. Hilanglah SS ni. Untuk kita sebut dengan betul, kita kena selalu ulang. Contoh, he says, he comes, he eats, he catches, he buys, he flies, he pays. Atau an elephant eats, an elephant comes. Okay, macam it flies. Okay, kita kena biasakan sebut macam tu. Mula-mula kita tak biasa. Yang penting kena selalu ulang. Dan bila kita dah terbiasa bercakap bahasa Inggeris, kita tak perlu berfikir dah. Automatik kita akan cakap dengan betul. Okey, itu saja. Senang kan? Sebelum kita nak belajar lebih lagi, kita kena faham dulu asas. Kita perbaiki asas kita, barulah kita boleh ke peringkat yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Hai guys, kami masih lagi menanti 1000 orang subscriber kami yang pertama dan kami akan memberikan mereka hadiah. Pada anda di luar sana, sila subscribe untuk berpeluang memenangi hadiah yang kami bakal beri kepada anda.